warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina binti Abdul Ghani dan kami akan membentangkan tentang peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 adalah rusuhan kaum yang paling tragis yang melibatkan kaum Melayu dan Cina. Kejadian ini telah menyebabkan kecederaan dan kematian dengan angka rasmi kira-kira 196 orang mati, 439 orang cedera dan 39 orang hilang. Peristiwa ini berlaku berikutan keputusan pilihan raya umum pada 10 Mei 1969. Masa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik, terutamanya dari parti-parti pembangkang, telah membangkitkan isu sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu serta hak kerakyatan orang bukan Melayu. Parti Perikatan UMNO, MCA dan MIC telah mengalami kekalahan yang teruk pada pilihan raya 1969. Jumlah kerusi yang dimenanginya dalam Dewan Rakyat telah menurun daripada 89 kerusi pada pilihan raya sebelumnya kepada 66 kerusi pada pilihan raya 1969. Parti Perikatan telah hilang majoriti 2/3 dalam Dewan Rakyat. Parti Gerakan DAP dan PPP menang 25 kerusi dalam Dewan Rakyat manakala PAS memenangi 12 kerusi. Penyokong-penyokong Parti Gerakan dan DAP telah mengutuk dan menghina Melayu semasa mengadakan perarakan di sekitar Kuala Lumpur. Perarakan tersebut telah menyebabkan kesesakan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur. Kaum Cina yang menang telah berarak dengan mengikat penyapu pada kenderaan mereka sebagai lambang mereka berjaya menyapu semua kerusi. Di Jinjang Kepong, kematian seorang Cina telah diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Perarakan tersebut kemudian bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dan menghina Melayu. Orang Melayu telah berkumpul di Rumah Menteri Besar Selangor di Jalan Raja Muda Abdul Aziz di Kampung Baru Kuala Lumpur dan telah mengadakan perarakan balas pada 13 Mei 1969 dan hal ini telah mengakibatkan terjadinya peristiwa 1969. Kemudian, negara telah diisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969 serta Parlimen dibubarkan. Kejadian ini bukan sahaja telah menyebabkan kematian dan kecederaan, malah kira-kira 6,000 orang telah kehilangan tempat tinggal dan sekurang-kurangnya 211 kenderaan telah musnah atau rosak serta 753 bangunan telah musnah atau terbakar dalam kejadian ini. Antara punca-punca berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 ialah dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris, layanan berat sebelah oleh pihak tentera Jepun, pertelingkahan parti politik, tidak puas hati dengan hak orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi serta latar belakang pendidikan yang berbeza. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Mustafa Kamal. Saya akan bercakap mengenai penyata masalah di dalam kajian ini. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan kemuncak masalah perpaduan yang berlaku di negara Malaysia di mana rusuhan kaum telah berlaku yang menyebabkan banyak kehilangan nyawa dan juga kemusnahan harta benda. Hal ini berkait rapat dengan pilihan raya umum yang berlaku pada ketika itu iaitu pada tahun 1969 di mana calon-calon pilihan raya dan juga ahli-ahli politik telah menimbulkan isu-isu sensitif seperti bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, hak istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan juga hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini secara tidak langsung telah membangkitkan perasaan perkauman serta syakwasangka di antara kaum di Malaysia. Kebelakangan ini dapat kita lihat isu perkauman seperti kembali tercetus di negara ini. Hal ini dapat kita lihat melalui pilihan raya umum yang terdahulu. Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mengkaji sama ada perbalahan pada masa ini berkait dengan peristiwa 13 Mei 1969. Persoalannya, adakah peristiwa ini boleh berulang atau akan berulang lagi? Maka dengan ini, peristiwa ini boleh dikaitkan dengan sistem politik pada masa ini.
Terdapat 3 objektif yang boleh didapati daripada kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengkaji kesan, punca dan pengajaran yang boleh didapati daripada peristiwa ini. Yang kedua adalah untuk mengkaji hubung kait di antara peristiwa 13 Mei dengan sistem politik pada masa sekarang. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis faktor kejadian dan mengenal pasti usaha yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengelakkan situasi sama daripada berulang. Hai, Assalamualaikum Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Siti Karunisha Amira binti Rosli dari kelas EH 728G. Jadi saya akan sambung bahagian saya iaitu mengenai metodologi kajian. Jadi saya akan menyatakan apa metod-metod yang telah diguna pakai oleh kumpulan kami sepanjang kajian ini dijalankan bagi memenuhi objektif seterusnya matlamat kajian ini iaitu mengenai peristiwa 13 Mei. Di dalam kajian yang telah dijalankan ini, metod lapangan iaitu secara rujukan dan soal selidik telah diguna pakai. Hanya 2 kaedah ini sahaja yang boleh digunakan oleh kumpulan kami. Ini kerana semasa kajian ini dijalankan, sebarang aktiviti-aktiviti luar yang melibatkan kontak dengan mana-mana pihak lain tidak dapat dilakukan bagi membendung wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang. Jadi bagi mencapai objektif kajian ini, metod pengumpulan data telah dijalankan dengan menggunakan kaedah soal selidik yang berbentuk Google Form. Ia merupakan kaedah yang dijalankan di atas talian bagi memperoleh pandangan dan pendapat daripada masyarakat sekeliling, tidak mengira usia dan bangsa. Jadi metod ini lebih selamat diguna pakai kerana ia tidak memerlukan kontak dengan mana-mana pihak lain, bahkan ia boleh dijawab pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, metod ini lebih menjimatkan masa responden dan juga lebih menjimatkan kos. Akan tetapi terdapat sedikit batas terhadap kaedah ini kerana ia hanya bergantung 100% terhadap jawapan responden. Jadi kaedah pertama yang telah digunakan ialah kaedah soal selidik. Kaedah pengumpulan data berbentuk Google Form ini telah giat dijalankan. Link soalan Google Form ini telah disebarkan dengan menggunakan rangkaian media sosial yang ada iaitu WhatsApp. Jadi borang soal selidik ini mempunyai 14 soalan yang terdiri daripada 5 soalan mengenai latar belakang responden, 5 soalan jenis tertutup yang hanya memerlukan responden menjawab ya atau tidak atau setuju atau tidak setuju, dan selebihnya ialah soalan jenis terbuka yang memberi ruang kepada responden untuk menyatakan pendapat dan pandangan mereka mengenai isu ini. Jadi seramai 61 responden telah menjawab soal selidik ini yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai lingkungan usia dan juga jantina. Jadi segala jenis pendapat dan pandangan mereka akan diambil kira untuk dianalisis seterusnya dibincangkan pada bahagian berikutnya. Kaedah kedua yang telah digunakan ialah kaedah rujukan. Beberapa rujukan di internet seperti artikel, laporan atau jurnal telah diguna pakai untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan bagi mencapai objektif seterusnya matlamat kajian ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Ismail akan membentangkan tentang dapatan kajian mengenai peristiwa 13 Mei. Kami telah mengedarkan beberapa soalan melalui Google Form untuk mengetahui persepsi dan pandangan masyarakat Malaysia tentang peristiwa 13 Mei 1969 yang terjadi di Malaysia pada suatu ketika dulu. Kajian ini melibatkan pelbagai ras, umur, bangsa dan pekerjaan. Sebanyak 61 responden mengambil bahagian dalam kajian yang telah dilakukan ini. Daripada 61 responden ini, seramai 33 lelaki dan 28 wanita telah menyertai kajian ini. Seramai 52 responden berbangsa Melayu, 2 responden berbangsa Cina dan 7 responden lain-lain bangsa. Daripada 61 responden ini, seramai 35 responden telah bekerja manakala seramai 25 responden masih belajar. Sebanyak 8 responden bekerja di sektor kerajaan, manakala seramai 17 orang responden bekerja di sektor swasta. Terdapat juga 17 responden yang bekerja sendiri. Daripada 61 responden ini, sebanyak 9 responden berumur dari lingkungan 16 hingga 12 tahun, seramai 30 responden berumur dalam lingkungan 21 hingga 30 tahun, 5 responden berumur dalam lingkungan 31 hingga 40 tahun dan seramai 17 responden berumur dari 41 hingga 63 tahun. Melalui soal selidik ini,
kami telah mengemukakan 9 soalan kepada responden ini. Soalan ini merangkumi sejauh mana responden ini tahu mengenai peristiwa 13 Mei ini dan pandangan responden terhadap peristiwa 13 ini. Soalan-soalannya ialah: soalan pertama ialah, adakah anda tahu tentang peristiwa 13 Mei? Melalui graf yang ditunjukkan, 100% responden yang menjawab soal selidik ini tahu tentang peristiwa 13 Mei ini. Soalan kedua pula ialah, adakah anda bersetuju bahawa politik merupakan faktor yang menyumbang kepada peristiwa 13 Mei ini? Sebanyak 93.4% daripada keseluruhan responden, iaitu 57 responden bersetuju bahawa politik merupakan faktor utama yang menyumbang kepada peristiwa 13 Mei ini. Manakala hanya 4 daripada bilangan responden tidak bersetuju bahawa politik merupakan faktor utama yang menyumbang kepada peristiwa ini. Melalui kajian ini, masyarakat Malaysia percaya bahawa faktor utama yang mencetuskan peristiwa 13 Mei ini terjadi adalah berpunca daripada politik pada tahun tersebut. Soalan ketiga pula ialah, pada pendapat anda, adakah peristiwa 13 Mei ini mempunyai hubung kait dengan politik masa kini? Daripada kajian yang dilakukan, seramai 49 responden bersetuju bahawa peristiwa 13 Mei ini mempunyai hubung kait dengan politik masa kini, manakala sebanyak 12 responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Melalui kajian ini, kita dapat lihat bahawa kebanyakan masyarakat Malaysia berpendapat bahawa konflik politik masa kini berpunca daripada peristiwa 13 Mei ini. Soalan keempat pula, berhubung dengan politik masa kini, adakah anda rasa peristiwa 13 Mei akan berulang? Melalui kajian ini, sebanyak 62.3% iaitu sebanyak 38 responden bersetuju bahawa peristiwa 13 Mei ini mungkin akan berulang jika tidak dibendung. Hal ini kerana kita dapat lihat pada pilihan raya pada tahun 2018 ini berlaku ketegangan antara kaum. Hanya sebanyak 23 responden percaya bahawa peristiwa 13 Mei ini tidak akan berulang lagi. Untuk soalan kelima pula, rasism menjadi topik hangat pada masa kini. Pada pendapat anda, di manakah tahap rasism dalam kalangan rakyat Malaysia? Dalam kajian ini, sebanyak 37.7% responden iaitu 23 responden berpendapat tahap rasism dalam kalangan rakyat Malaysia berada pada tahap 31% hingga 50%, manakala sebanyak 26.2% responden berpendapat bahawa tahap rasism di Malaysia berada pada tahap 51% hingga 70%, dan sebanyak 19.7% responden berpendapat bahawa tahap rasism di Malaysia berada di tahap tertinggi iaitu 71% hingga 100%. Pada tahap terendah iaitu 1% hingga 30%, hanya sebanyak 16.4% responden iaitu sebanyak 10 responden memilih tahap rasism di Malaysia pada tahap ini. Melalui kajian ini, kita dapat melihat majoriti responden berpendapat bahawa tahap rasism di Malaysia berada pada tahap sederhana dan tidak terlalu kritikal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Awatis binti Ramli dan apa yang saya akan bentangkan adalah sambungan daripada dapatan kajian iaitu bagi soalan 6 hingga 9. Bagi soalan 6, soalannya berbunyi, adakah peristiwa 13 Mei memberi kesan tercetusnya sifat rasism dalam kalangan rakyat Malaysia? Dari rajah tersebut, kita dapat saksikan sebanyak 95.1% iaitu 58 orang responden berpendapat bahawa rasism yang tercetus dalam kalangan rakyat Malaysia berpunca daripada peristiwa 13 Mei ini, manakala hanya 3 responden sahaja berpendapat bahawa rasism dalam kalangan masyarakat Malaysia bukan berpunca daripada peristiwa 13 Mei. Hal ini kerana pada peristiwa 13 Mei ini berlakunya perbalahan antara bangsa Melayu dan bangsa Cina. Bagi soalan 7, soalannya adalah apa yang boleh kita lakukan bagi mengelakkan peristiwa 13 Mei ini berulang. Jadi, responden diberi 4 pilihan jawapan iaitu memahami sejarah, menerapkan nilai cinta pada negara, memberi hak sama rata semua kaum dan juga menghapuskan sistem bumi dan non-bumi.
responden boleh memilih lebih daripada satu jawapan. Jadi daripada graf ini, kita dapat saksikan sebanyak 54 responden bersetuju bahawa menerapkan nilai cinta pada negara berbilang kaum adalah salah satu cara untuk mengelakkan peristiwa 13 Mei ini berulang. Manakala sebanyak 36 responden pula memilih untuk memahami sejarah. Dengan memahami sejarah secara mendalam, masyarakat dapat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada negara Malaysia ini dan belajar daripada kesilapan lalu dan sama-sama bersatu untuk membantu negara Malaysia yang aman dan damai. Dalam kajian ini, sebanyak 9 responden pula berpendapat bahawa dengan memberi hak sama rata semua kaum, ia dapat mengelakkan peristiwa 13 Mei ini dari berulang, dan sebanyak 3 responden memilih untuk menghapuskan sistem bumi dan non-bumi bagi mengelakkan peristiwa 13 Mei ini terjadi lagi. Seterusnya, untuk soalan 8, soalannya adalah pada pendapat anda, bagaimana untuk menghapuskan sifat rasism dalam kalangan rakyat Malaysia? Dan responden diminta untuk menyatakan alasan mereka. Melalui soalan itu, kebanyakan responden berpendapat bahawa dengan menghapuskan sekolah vernacular, iaitu sekolah jenis kebangsaan, ia sedikit sebanyak dapat menghapuskan sifat rasism dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, responden juga berpendapat bahawa perlunya mewujudkan program yang melibatkan semua kaum bagi mengeratkan ukhuwah antara mereka. Responden juga berpendapat setiap rakyat Malaysia perlu menanamkan sifat keterbukaan di dalam diri untuk bergaul atau berkawan dengan pelbagai bangsa. Dengan cara ini, masyarakat dapat belajar untuk lebih mengenali dan memahami antara satu sama lain. Kebanyakan individu yang mempunyai sifat rasism ini hanya akan bergaul dengan bangsa mereka sahaja. Selain itu, responden juga berpendapat kerajaan Malaysia sendiri perlulah memainkan peranan dalam mencapai keharmonian dalam kalangan kaum dan menghentikan politik bersifat perkauman tidak mengira parti politik. Ada juga responden berpendapat semua masyarakat haruslah berbuat baik sesama mereka dan melayan semua bangsa dengan baik supaya tidak menimbulkan perasaan dendam atau dengki. Contohnya, syarikat yang diusahakan oleh seseorang yang berbangsa Cina memberikan peluang pekerjaan serta gaji yang sama kepada pekerja yang bukan berbangsa Cina. Selain itu, ada juga responden berpendapat bahawa fahaman orang tua juga perlu dihapuskan. Rasism kemungkinan berlaku disebabkan oleh orang tua sekarang yang kebanyakannya tidak bersependapat dengan bangsa lain. Sikap ini kemudiannya diajar dan diterapkan kepada anak-anak mereka, dan untuk menghapuskan sifat ini, masyarakat perlulah bersifat terbuka dan menerima antara satu sama lain. Selain itu juga, masyarakat perlulah membuang pemikiran bahawa satu bangsa adalah lebih baik dari bangsa yang lain, kerana pemikiran itulah yang membawa kepada sifat rasism. Akhir sekali, bagi soalan 9, soalannya adalah apakah pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa 13 Mei? Melalui soalan ini, kebanyakan menyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa 13 Mei ini adalah dengan menghormati hak dan prinsip rukun negara. Selain itu, nilai cinta akan negara amat penting dan harus disemai dalam diri generasi muda pada masa kini untuk mengelakkan perkara yang dapat memecah belahkan kaum seperti peristiwa 13 Mei ini berulang. Selain itu, responden juga menyatakan setiap masyarakat Malaysia perlulah memahami hak kaum masing-masing, dan ada responden yang mengajak masyarakat Malaysia supaya bersatu padu tanpa mengira kaum agar peristiwa hitam ini tidak berulang lagi. Responden juga berpendapat bahawa kita perlu mengisi diri dengan ilmu supaya kita tidak terlalu beremosi apabila diprovokasi oleh orang lain. Kita perlu berfikir sebelum bertindak dan jangan mengikut emosi dan haruslah berfikiran rasional selalu. Jadi itu sahaja dari dapatan kajian. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, peristiwa 13 Mei 1969 ini menjadi catatan sejarah hitam bagi negara kita yang telah menggugat keamanan dan kestabilan politik di negara ini. Kesan daripada peristiwa itu, pertelingkahan kaum yang berlaku di negara ini telah menyebabkan banyak nyawa terkorban dan kemusnahan harta benda. Walaupun begitu, dengan berlakunya peristiwa ini, ia menjadi satu titik perubahan corak dan falsafah politik dan ekonomi di negara ini. Hari semakin hari, kita dapat melihat kita semakin mengabaikan hubungan antara kaum
dan sudah mula wujud riak-riak perbalahan antara kaum. Mungkin sudah tiba masanya di negara kita Malaysia untuk menyambut peristiwa 13 Mei ini bagi memperingati sejarah dan mengambil iktibar dengan harapan agar peristiwa lalu tidak akan berulang kembali. Oleh itu, amatlah penting bagi seluruh rakyat Malaysia untuk cuba sedaya upaya hidup bersama dan saling menghormati antara satu sama lain agar keharmonian dan keamanan negara terpelihara. Sekian, terima kasih.